Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa di siaran live baca sejarah Salasilah Patani pada malam ni, dah malam yang ke-32. Maka adalah malam yang bertuah lah bagi kita pada malam ni, dengan kerana baca sejarah kita siapa ke dekat-dekat dengan penghujung dah. Dah dekat-dekat dengan penghujung dah. Jadi nak habis dah, nak tamat dah kitab Hikayat Patani kita, yang mana kita duk terus menerus baca jadi minggu Maka kalaulah kita ingat dah bahawa malam yang lepas dan juga beberapa malam sebelum pada malam ni, kita banyak duk cerita, duk kecek kira sejarah Taning yang sakut paut dengan Raja Kuning. Kenapakah cerita yang sakut paut dengan Raja Kuning tu jadi banyak dan panjang sikit? Dengan kerana Raja Kuning tu adalah Raja Taning keturunan Seri Wangsa, selaku keturunan asli, keturunan asal yang bertitih baris daripada Pahaya Antiwa dengan Nang Mahaceri, zaman Langkah Suka nu lagi. Siapa ke zaman masuk Islam, zaman Pahaya tu nak kepa ataupun Sultan Ismail Shah, mari siapa 400 tahun lebih siapa akhirnya di Raja Kuning, dengan kerana titih baris Raja Kuning tidak diakad ataupun tak boleh naik meretah kerajaan Taning, dengan beberapa asbab. Asbab besarnya dengan kerana Raja Kuning itu letak jawatan. Dia letak jawatan dan juga pindah dirinya pergi ke Kelantan, akhirnya mangkat ataupun mati di Kelantan. Maka kubur ada di Kelantan di Kota Baru. Maka alhamdulillah pada malam ni kita nak sambung gila apabila habis Raja Kuning meretah Taning, itu pun bermakna kata habis juga baka Seri Wangsa asli duk meretah di Taning tu, habis juga. Maka nak jadi lagu mana? Kedudukan pemerintahan, kedudukan rakyat dan kedudukan negeri-negeri daerah dalam kerajaan Taning apabila habis baka, abang habis rak cewung, habis dinasti hak asli duk meretah Taning. Maka pada masa itulah Taning tu mula ada huru-hara. Huru-hara di sini ni bukan rakyat duk huru-hara, tapi huru-hara dalam pemerintahan, dengan kerana tak tahu nak ambil siapalah naik jadi kerajaan. Naik meretah kerajaan. Kalau kita ingat pada awal-awal lagi yang saya sudah ceritakan mengikut rojok ke sejarah Taning kita, bahawa dalam tanah Taning kita ni dia terbagi kepada 4 grup ataupun 4 bani besar-besar. 4 bani Patani tu 4 besar-besar, iaitu golongan Seri Wangsa, golongan Sai, golongan Reman dan juga golongan Legeh. Jadi 4 bakor besar-besar ni lah hak asal usulnya duduk di tanah Taning lama-lama dah. Tapi permulaan kerajaan Taning tu diperintah oleh Puak Bakor Seri Wangsa. Puak Bakor Seri Wangsa dengan selok-belok politiknya, kira cara pakat dengan Puak Sai
dan juga minta Fok Remeh dan Legeh pun masuk duk sekali, maka jadilah kerajaan Patani Darussalam meretah daripada Sultan Ismail Shah sampai Raja Kuning. Dah 9 orang raja dalam masa hampir-hampir 400 tahun. Dah. Hampir-hampir 200 tahun lebih kat 300. Dah. Maka apa pula nak jadi apabila habis orang nak meretah? Pertama kalinya, perkara mula-mula hak berlaku apabila habis raja asal mereka, iaitu kuasa-kuasa tu jadi banyak. Kuasa-kuasa heluh-heluh le kerajaan tu, kuasa dalam kalangan puak raja dan juga kuasa dalam kalangan puak-puak menteri, puak-puak bendahara. Maka pada masa ni lah timbulnya grup-grup elit panggil. Grup-grup elit, grup-grup pembesar. Dan grup-grup pembesar ni jugalah berpengaruh. Dan ratus tahun ni sampai ke kita hari ni pun masih lagi adalah sesi baki pengaruh-pengaruh elit Taning dulu sampai ke kita hari ni. Tu sejarah tu lagu tu lah. Maka ya tak ya pun kita kena baca turut sejarah ni dulu. Sejarah Hikayat Patani muka 51. Ya sambung gi. Ya sambung gi malai yang lepas tu ya akhir di Alung Betong. Alung Betong atau Payak Intiwa Anang Mahacari honing job sakopak ngati teh baris asal Raja Petani hok kata tak boleh makan gebong dengan tak boleh makan ikan kace. Sebab gapo job sakuk ngat cerita dalam kaya-kayangan ataupun cerita dongeng sampai dulu kalau lagi. Maka mari kita sambung untuk malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sebermula ada seorang asal anak Raja Kelantan duduk di Teluk. Raja Bakal namanya. Ni dia mula dah lah. Dia mula kata sebermula ada seorang asal anak Raja Kelantan duduk di Teluk. Raja Bakal namanya. Maka Raja Bakal itulah ditabalkan orang. Bagaimana boleh akik Raja Bakal naik jadi Raja Petani? Raja Bakal ni hak jelas dah kata Raja Bakal ni adalah anak Raja Kelantan. Tak ada dah ke bakal Taning naik mereka. Pada masa tu sebelum nak latih Raja Bakal, anak Raja Kelantan jadi Raja Taning ni, pada masa tu sudah ada beberapa kuasa dah untuk nak jadi besar, pembesar Taning. Hak jelasnya adalah Raja Sai, Raja Telube, Raja Reman, Raja Reman Kota Baru Meh, Pok Kabu Pok Reman, dan juga Raja Legeh. Raja Legeh ni tak ada menunjuk ke kuasa kata nak takhta kerajaan Taning. Tapi hak jelasnya Sai dan Reman. Ni ada bukti jelas. Belakang-belakang kita boleh tengok Sai dengan Reman ni. Dia tunjuk ke bahawa lagu mana dia kata. Gini, kalau habis dah orang nak meretah di Taning, Amor ni duduk di Sai, Amor ni duduk di Reman, duduk di Remeh tu, nak naik meretah di Kesik, wasa pun bukan. Sebab istana gapo saja tu didirikan, dibangunkan oleh Puak Seri Bangsa. Maka pindah kota mari duduk Pak Amor. Jadi fak-fak bendahara ni tak sel lagu tu. Fak-fak bendahara tak sel lagu tu. Maka jadi apa ni, jadi kecek kira banyaklah atas pembagian kuasa dia panggil. Catsan amnat, bank amnat. Kata nak buat aku mana. Tapi pada pokoknya tak mahu jadi pecah belah. Tak mahu jadi huru-hara dan tak mahu jadi pecah negeri Taning. Maka kalau Raja Sai naik jadi Raja Besar, bermaknanya dinasti baru, keturunan baru untuk meretah Taning terjatuh kepada Raja Sai. Lepas tu anak dia, anak turun. Jadi Rak Curung baru lah naik meretah. Iaitu Rak Curung Sai. Ganti Rak Curung Seri Wangsa. Ganti dinasti Seri Wangsa. Tapi kalau Rak Sai naik, Fok Reman pun nak juga. Ni mujur. Takdir ni mujur. Alhamdulillah.
Kalau nyo bagi suku-suku, kalau itu saya tak apa, aku becek suku, kawasan kuku metah. Jadi Sultan Negeri Sai. Reman pun nak pisah. Jadi Sultan Negeri Reman. Dah lagu tu. Tapi dengan kira gidah ni bimbang juga. Kalau kita pakai pecah jadi banyak utik, itu susah untuk nak menyatu apabila berlakunya peperangan. Kerana Taning tu jelas duk perang dengan Siye sokmo pada masa tu. Seteru dia sokmo dah dulu. Maka duk jadi lagu ni, dia timbul apa? Dia timbul seorang raja di Kelantan. Namanya Raja Sakti Wijaya Indra. Raja Sakti Wijaya Indra ambil askar dia daripada negeri Kelantan, gi serai Segoro, gi serai Patelung, sampai pada negeri Legor. Tu dia. Jadi Kelantan ni boleh bawa tentera pergi ni. Dulu dia tak boleh bawa pergi, kena izin Taning izin. Tapi Kelantan dengan kerana Taning tak ada bakal raja dah, maka Kelantan akik diri naik jadi boss. Jadi big boss, iaitu Raja Sakti. Ya tak iya pun Raja Sakti dia pun tunjuk kuasa besar dah zaman kuning lagi dah. Kuning duk mengetah duk lemah-lemah tu, Raja Sakti naik besar dah. Sampai Raja Kuning diri pun segar dengan dia Raja Sakti. Ni kita kena buat faham sikit di antara Taning dengan Kelantan. Taning dengan Kelantan ni sebenarnya bukannya negeri lain-lain. Bukan negeri suku dak. Taning Kelantan seolah kata tangan kiri tangan kanan ataupun badai saja. Taning dengan Kelantan tak boleh becek sebenarnya. Taning dengan Kelantan tu. Maknanya kalau Taning kakak, Kelantan adik. Gitulah. Bakal Taning dengan Kelantan ni setanah sebumi. Kita bukan sepadan dengan Kelantan zaman dulu. Tapi hanya seperti adik-beradik dia. Bakal duk mengetah di Kelantan segeruk, Taning segeruk. Taning ni besar sikit, duk mengetah sekali dengan Kelantan. Tu sebumi setanah. Jadi sampai hari ni kita ni pakai pasport suku dengan orang Kelantan ni, sebabnya hasil daripada puak-puak penjajah British dan juga penjajah Siye yang belah negeri kita ni, buat Taning dengan Kelantan tu pisah. Tu belakang-belakang kita nak tengok dah. Lepas pada ni insya-Allah. Jadi Raja Sakti ni apabila dia serai Segoro dan Patelung ambil mari duk bawah Kelantan, boleh star je lah. Sepada dia siapa di Legor, dia boleh buat lagu tu. Dengan kerana Siye pada masa tu pun masih duk perang dengan Burma. Tak sempat juga nak bercara bahagian selatan dia. Dah Siye sendiri pun. Maka apabila boleh Patelung dengan Segoro dah, maka Raja Sakti Wijaya Indra ni, ataupun kita panggil pendek-pendek panggil Raja Sakti 1 Tabaka. Dia buat negeri ni dia panggil Kerajaan Negeri Patani Besar. Negeri Patani Besar. Yang mana ada dalam catatan sejarah Kelantan. Dia katakan jajahan-jajahan yang ditakluki oleh Raja Sakti 1 termasuk Terengganu, Patani, Senggora dan Patelung. Ini dinamakan Negeri Patani Besar. Inilah kali terakhir negeri Kelantan memainkan peranannya yang besar dalam sejarah. Selepas penyatuan ini, Baginda melantik puteranya Raja Bahar menjadi Raja Patani. Manakala Baginda sendiri menjadi pemerintah bagi seluruh negeri Patani Besar yang dibangunkannya bertempat di Pengkalan Datu. Ni dalam kitab Hak Kelantan. Kitab Hak Kelantan royak tu jajah tanah bawah takluk Kelantan oleh Raja Sakti 1 ni. Gapo tu? Ada Terengganu. Ni peta lek belakang ni tengok dah. Ada Terengganu, ada Taning, ada Segoro dan ada Patelung. Patelung lah ni lah. Berdelung. Maka apabila ia boleh catung Ganung, Taning, Kelantan, Patelung, Segoro, 5 negeri ni, Raja Sakti 1 panggil negeri ni Negeri Patani Besar. Negeri Patani Besar ni bukan hak baru. Dia biasa catung dah kali 5 negeri ni. Negeri Melayu belakang ni. Raja Melayu belakang ngetah ni. Iaitu zaman Raja Ungu dulu. Raja Ungu panggil Gabungan Kerajaan Patani Besar.
Ia guna kalimah gabungan. United States. Kalau kira United States. Dah. Tapi Gajah Sakti ni dia buat semula lagu ni lepas tu dia tak nama Negeri Tani Besar. Negeri Tani Besar. Maka ning lah perene Kelantan hok boleh catung semua lima ning. Maka Gajah Sakti boyo naik jadi gajah dah, dia ambil pusat pemerintah Negeri Tani Besar ni giduk di Kale Datu. Kale Datu ni dak sana Kota Baru lagi. Dah. Kalau di sana Kota Baru lagi duduk di Kelantan tu lah. Maka apabila dia ni naik akik dia jadi pembesar seluruh negeri Patani Besar. Seluruh negeri Tani Besar lah. Ambil di Patelung, Suara, Taning. Kelantan, Terengganu. Jadi kerajaan Petani Besar, maka dia panggil kata, inilah bermulanya keluarga di Raja Jembal merentah Petani. Sebab Raja Sakti ni adalah keturunan daripada kerabat Raja Jembal. Raja Jembal, Raja Jembal. Raja Jembal. Apabila ia jadi pemerintah besar, ini bukan bermaknanya Taning ni dalam satu ketika ni Taning di bawah Kelantan. Taning di bawah Kelantan dah lah. Tak kita tengok bukan Taning di bawah Kelantan tu. Pada Raja Sakti ni je di bawah Kelantan. Apabila pemerintah pusat merintah hak di Kesik tak ada, hidup di Kelantan, tapi Kesik tu besar. Bana besar, pusat besar. Tapi sebab tak ada raja. Tak ada orang debel, tak ada raja. Maka Raja Sakti ambil kitab Kelantan. Lepas tu dia latih. Latih siapa? Latih seorang raja nama Raja Bakar. Jadi Raja Taning. Raja Bakar tu adalah anak dia. Anak Raja Sakti. Tapi anak Raja Sakti hok pindah mari duduk di Taning dah. Duduk Taning zaman kuning dah Raja Bakar tu. Jadi Raja Bakar tu duduk mana? Raja Bakar tu duduk di Kampung Teluk. Kampung Teluk. Teluk ni. Apa ni? Teluk Jamu. Teluk Jamu tu. Ada teluk masuk ke booming tu dah. Teluk nak tubik ikut senor. Kampung Teluk. Jadi Raja Bakar tu duduk di Kampung Teluk. Dah. Ambil Raja Bakar ni lah naik jadi raja. Dah. Itulah asal anak Raja Kelantan yang kerajaan di Patani ini. Dah. Pak Raja Bakar ni dia mengetah lama mana? Raja Bakar ni mengetah 2 tahun saja. Dia jepuk dia Raja Sakti suruh jadi raja. Dah. Tu. Zuriat keturunan Raja Seriwangsa tidak meninggalkan pengganti yang benar-benar layak memerintah. Ini telah menyebabkan para pembesar negeri merundingkan siapakah yang mesti ditabalkan bagi mewarisi takhta kerajaan Islam Patani. Sebenarnya, Raja Sakti nak latih Raja Bakar ni, anak dia ni jadi Raja Taning pun, dia bersorak kira juga dengan Puak Menteri Taning. Sebab dia bertakut juga Puak Menteri Taning ni berdebel. Mendahara Puak Menteri Taning ni ramai. Bawa habis Puak Raja, nampak zahir lah. Kodebel lah sebab tak ada raja dah ni. Jadi Fok ni pun setuju. Raja Sakti nak Raja Bakar, dia pun setuju. Sebab Raja Bakar ni duduk Taning dah, duduk di Kampung Teluk. Seorang anak raja dari keturunan Raja-Raja Kelantan yang tinggal di Kampung Teluk bernama Raja Bakar. Akhirnya dipilih dan ditabalkan menjadi Raja Patani. Ia pun tak sengaja. Tak dengan Bang En tak apa ni? Tak seka. Dia mau ambil dia di Raja Taning. Jadi Raja besar lah. Dah tahu. Dengan itu, bermulalah keturunan Kelantan memerintah Patani. Raja Bakal pernah menyelamatkan Raja Hujan, iaitu cucu Raja Kali yang menceroboh istana Raja Kuning. Ni asbab Fok Menteri ambil Raja Bakar. Kalau Raja Sakti, sebab anak dia, adik-beradik dia. Jadi Fok Menteri Taning ni setuju ambil Raja Bakar dia Raja Taning sebab Raja Bakar ni biasa menyelamatkan Raja Hujan. Raja Hujan ni anak Raja Kali. Ingat tak Raja Kali? Dah. Raja Kali ni orang yang mari kudeta. Mari rak tapahan. Mari nak ceroboh. Raja Kuning dulu. Satu Raja Kuning kena lari pergi rumah Datuk Terneh tu. Datuk Terneh pun ambil lari pergi Teradah.
Di Teradeh tu pun Raja Legeh mai lari gitok nak gitok di Jemaah, tapi akhirnya jadi berhenti di Kuala Legeh Tabang. Jadi sebab itulah maka orang ambil Raja Bakar ni jadi Raja Tani sebab nampaknya berani sikit. Ataupun jadi orang tua sikit boleh mengetah lah Taning tu. Ya tak ya pun sebab Raja Bakar ni lah orang boleh kira cara hingga boleh selamat ke Raja Hujir. Ingat tak Raja Hujir? Dia ambil Raja Hujir kita bawah kawah, ingat dah. Lepas tu holo bagi makan sebab Raja Hujir tu umur 2 tahun. Sebab dia mau nak bunuh sebab Datuk Terneh tu bunuh habis Raja apa ni? Pok-pok bakal Raja Kali habis tak dengar sore Pok Terneh ni jangan bekai. Bunuh habis. Tapi Raja Hujir ni lah akhir-akhirnya dia jadi raja pula. Sebab dia ambil lari tak di hutan kubur kat Benda Badai dah. Tu kena cari kubur tu duduk kat mana. Cari dah. Oleh kerana usia baginda telah menjangkau tua dan semakin uzur, Raja Bakal hanya sempat memerintah selama 2 tahun dan mangkat pada tahun 1690. Selepas itu baginda dikenali sebagai marhum Teluk. Orang panggil Raja Bakar, orang panggil marhum Teluk. Marhum ni bagi orang mati dah, panggil marhum Teluk. Dia mengetah hanya 2 tahun saja sebab dia tua dah. Lepas tu uzur dah. Padai buat menteri tani ambil ia pun. Dia rasa pun tak ada untuk bahaya apa tu. Tua dah. Ambil dia raja sungguh 2 tahun mati. Maka orang kita tani dia, kubur dia duduk di kampung Teluk. Teluk dah. Teluk tali air tu lah. Teluk Jamu tu. Raja Bakar tu situ. Ada Raja Bakar dah. Maka mangkat ni kita klik kepada kitab hikayat. Maka mangkat Raja Bakal itu dipanggil orang marhum Teluk. Sebab rumah hidup Teluk panggil marhum Teluk. Malam ni saya baca kitab di Gaute ni. Kitab hikayat, tapi rojok ke kita fokus kepada kitab hikayat Patani. Lepas tu kita ada kitab huraian daripada sejarah Patani Ibrahim Syukri, dan juga Acan Loh Bang Nara dengan Zamria Malik. Kita sambung. Mati dah Raja Bakar 2 tahun, tak ada lewat apa banyak lah. Maka disambut pula seorang anak Raja Kelantan. Ni derah. Malam ni derah ni raja ni derah pergi. Sebab dia mengetos star. Cerita dia tak ada banyak, 2 tahun saja. Lepas tak ada cerita, tak ada peristiwa gapo besar-besar ke. Maka pergi gitulah. Maka habis Raja Bakar pula, pok-pok menteri Taning sorak. Raja Sakti pun tak ada, mati dah. Jangan terlupa kata pusat kerajaan Taning besar tadi kelik mari duk Taning pula. Kelantan habis dah cok dah ciwik dia. Kita nak main kata Kelantan mengetah Taning terus lepas Raja Sakti bukan. Raja Sakti sore je mengetah Taning. Lepas tu baru Raja Sakti mati, pusat pemerintahan kerajaan Taning besar ni kelik mari Taning mulalah. Kelik mari kita mula. Dah. Yang ni ya ada orang hok duk faham kata Taning di bawah Kelantan. Tak sebut Kelantan ni Kelantan mengetah. Bukan. Yang ni salah tu. Maka maka disambut pula seorang anak Raja Kelantan. Seorang pula anak Raja Kelantan, Raja Emas Kelantan namanya. Ni yang kedua lah, orang yang kedua nak. Orang yang kedua dalam dinasti baru ataupun orang yang ke-11 hak mengetah Taning. Nama apa yang kedua ni? Nama Emas Kelantan. Maka Raja Emas Kelantan itulah ditabalkan orang pula mengganti kerajaan marhum Teluk itu. Raja Emas Kelantan ni siapa? Raja Emas Kelantan ini Raja Emas Kelantan ini katanya Raja Emas Kelantan ini adalah isteri. Isteri bagi Raja Bakar. Gitu.
Gajah Mas Kelantan ni adalah bini gajah bakar. Tadi gajah bakar duk mengetah 2 tahun. Apabila 2 tahun gajah bakar habis mati, maka fok menteri sorak pula ambil sorak lagi. Tapi dia bakar Kelantan juga, iaitu bini gajah bakar. Namanya Gajah Mas Kelantan, Gajah Mas Kelantan. Gajah Mas Kelantan ni siapa? Tino. Dah. Apabila Gajah Mas Kelantan mengetah taning ni, dia mengetah seluruh lah. Ambil jadi Patelung, Segoro, Taning, Kelantan, Ganong. 5 negeri ni. Dia ambil kelik dah. Segoro makan di Sia dulu, di Ayutthaya dulu. Taning ambil kelik. Gajah Sakti ambil dulu ke. Jadi, apabila Gajah Mas Kelantan ni naik mengetah taning, dia bimbang juga. Takut Fok Kelantan ni dia dibesar pula. Takut Fok Kelantan jadi besar pula. Lepas tambah anak-anak Fok Kelantan ni duk naik. Maka dia belah Kelantan. Kelantan hok besar Kelantan tu dia belah jadi 2 bahagian. Orang panggil Kelantan Timur, Kelantan Barat. Kelantan Timur, Kelantan Barat. Jadi Kelantan Barat ibu kota dia duk di kota Kubang Labu. Dia siapa mengetah Kelantan Barat? Iaitu dia kepada Tuan Sulong. Tuan Sulong ni cerita panjang ni. Lepas badan ni kita nak kecek Tuan Sulong ni panjang. Kenapa? Tuan Sulong ni dia bertugas lah. Gajah Mas Kelantan dia jadi gajah. Orang panggil Datu Kelantan Barat. Dia mengetah ambil jadi tahun 1698 hingga tahun 1713. Tuan Sulong ni siapa? Ni kena kira ni. Tuan Sulong ni adalah anak Wan Daim. Tuan Sulong anak Wan Daim. Wan Daim ni siapa? Wan Daim ni adalah Datu Jamu, Gajah Jering. Gajah Jering hok zaman ni. Ni zaman ni tan ni berdaulah lagi, ni tak ada jatuh ke sia lagi. Dan bako ni juga. Bako Wan Daim ni juga, bako Tuan Sulong ni jugalah hok anak cucu dia mengetah negeri Kelantan sampai hari ni. Jadi pok-pok Gajah Kelantan hari ni pun adalah daripada keturunan Tuan Sulong dan juga Wan Daim Datu Jamu. Kelantan lah ni. Di Malaysia dah. Lepas tu apabila dia bagi Kelantan Barat, dia Tuan Sulong. Tuan Sulong ni bakal pok Gajah Jering, anak Wan Daim Datu Jamu. Lepas tu Kelantan Timur. Kelantan Timur ni dia kepada Raja Sakti II. Raja Sakti II ni siapa? Iaitu Raja Sakti II adalah anak Raja Umar. Raja Umar ni siapa pula? Raja Umar adalah adik Raja Bakar. Ataupun Kelantan panggil Raja Bahar. Raja Bakar hok mengetah taning tadi. Mana tu Raja Umar ni Raja Sakti ni kena rana dengan Gajah Mas Kelantan. Raja Bakar tu Raja Sakti II tu ada kakak dia, Raja Umar anak dara dia, ni cucu dara dah. Gitulah. Maka Gajah Umar ni lah akhirnya Gajah Umar ni sebut Gajah Umar tadi dia boleh catung semula Kelantan. Hak Gajah Mas Kelantan hak duk ngetah di tani ni belah Kelantan jadi 2. Kelantan Timur, Kelantan Barat. Kerana kena belah 2 sebab Kelantan diri pun dia peris daga. Dia duk balah 2 tu. Keturunan Jemar dengan keturunan Legeh, mudah kata. Kalau belah lek Kubang Labu ni panggil pok Legeh. Pakar Legeh lah, banyak Legeh. Lepas tu belah lek Jemar. 2 ni duk tewas semua. Tewas semua 2 ni. Dah. Lepas tu tukar bakar ni. Cerita ni panjang pula. Lepas tu kalau ya Kelantan ni, apabila ya ada masalah, pok-pok anak raja, pok-pok penglima hulu balik ilik ke mana di Kelantan ada masalah, nak duk tak boleh, ya lari mari tani. Duk tani, habis tani pok bakar Kelantan banyak. Bakar-bakar tuai-tuai hak daripada Kelantan mari duk tani ramai. Dan apabila kita diri pok anak-anak raja tani, pembesar-pembesar taning, ilik-ilik taning, kalau nak duk tak boleh taning ataupun bahaya duk taning, dia lari pergi duk Kelantan. Dia duk main gitu ke taning Kelantan. Duk main gitu. Dah. Maka Gajah Mas Kelantan ni,
dia duk mengetah taning tu. Pada masa tu kerajaan Asia tu zaman Ayutthaya, akhir-akhir Ayutthaya. Pemerintah Ayutthaya pada tu adalah Somdet Prapetracha. Somdet Prapetracha dekat-dekat dah nak. Dekat-dekat dah habis Ayutthaya. Lepas dia digoreng lagi tu Ayutthaya siakrung pecah Wiko Burma. Prapetracha. Pada tahun 1651 sampai tahun 1652. Sia ni Ayutthaya ni dia dengar khabar kata taning ni lemah, lemak. Tak stabil. Meretah ni kat mek dia tu, kat mek dia ni pula pala ni Agustino pula dah nama Mas Kelantan. Dia meretah taning tak stabil juga. Maka pada tahun 1651 Somdet Prapetracha Raja Ayutthaya Sia ni hatta askar dia mari serai taning. Pula dah. Serai sokmo Sia. Taning tak biasa deh, hatta askar gitu serai dia sampai kotah ni. Dia lah hatta serai mari taning sokmo. Nak sangatlah kita taning ni deh. Jadi Sia apa mari serai taning pada tahun 1691 sampai tahun 1692. Pada masa tu taning ni kena lawe nak katakan tu. Kena teh negeri taning tu. Lagu mana? Kita klik mari di kitab hikayat. Hikayat Patani. Jadi hak ni dia tak sebut banyak, dia masih lagi duk Raja Emas Kelantan. Kita buat tamu huraya lagi. Pergi lagi di antara Sia dengan Taning zaman Emas Kelantan. Peperangan ni musuh di antara Taning dengan Sia ni akhir ataupun tamat berhenti pada tahun 1694. Mana tu dua-dua ni wak damai. Wak damai pula. Wak damai. Berhenti pada. Melalui Sia hatta berah mari jual Taning. Lepas tu kita nego klik semula dua ni. Mudah-mudah ya. Sama-sama letih. Muku tak meneh, mu tak Allah, ku tak Allah, mu tak meneh, maka berhenti, cok, buat damai. Maka zaman Raja Emas Kelantan mengetah Taning, peperangan dengan Sia tu berhenti. Pergi 2 tahun. Dan pada zaman pemerintah Raja Emas Kelantan ni juga, jadi kata orang Kelantan ni jadi bebas untuk mari di Taning. Tak biasa jadi lagu ni tak biasa apa ni hak orang Kelantan jadi bebas mari Taning. Mangkat Raja Emas Kelantan itu dipanggil orang marhum Kelantan. Ni kita hikayat sebut. Maka kepada masa marhum Kelantan kerajaan itulah baharu segala perahu datuk-datuk Kelantan itu sampai berlabuh masuk ke Jambatan Kedah. Dahulunya tiada pernah diberi masuk yang tempat labuhan segala orang Kelantan itu. Di Teluk Tanjung Tok Akuk itulah tempatnya segala perahu orang Kelantan yang pergi datang ke petani ini. Nak oyak kata ambil jok di Jambatan Kedah. Digetok Kedah masuk sampai dalam ke Sungai Panai tu ke. Orang luar negeri tak boleh masuk perahu dalam tu. Ya kau untuk fok kerajaan Taning saja. Fok Raja Taning, kerabat Taning, fok pembesar Taning boleh buat masuk perahu gicok lekale ke dalam. VIP. Tapi pada masa Raja Emas Kelantan ni terdapat bahawa pok perahu fok datuk mari dak Kelantan ke boleh mari masuk cok dalam. Boleh masuk parking perahu dia sampai dalam. Ni yang di masalah ni. Belum ada tu tak boleh. Sebab tempat cok perahu fok Kelantan ni biasanya ia nak cok di mana? Di panggil tok Pengkalai Tok Akuk. Pengkalai Tok Akuk. Di mana? Dekat Kampung Tanjung Luluk. Dekat Kampung Tanjung Luluk di Kampung Tanjung Luluk. Situlah tempat cok perahu fok Kelantan. Jadi Raja Emas Kelantan ni dia mengetah Taning 17 tahun. 17 tahun maka mati. Apabila mati itulah orang panggil marhum Kelantan. Raja Bakar tadi panggil marhum Teluk.
Dah Raja Mas Kelantan ni orang panggil marhum Kelantan. Marhum Kelantan. Mati dah marhum Kelantan. Lepas tu pada masa dia ni pergi dengan Sia. Sia tu zaman Somdek Prapit Teraca. Tapi tak ada pihak benar, pihak lah. Berhenti dengan lagu tu. Dengan damai. Berhenti dengan damai. Dan pada masa pemerintah Raja Mas Kelantan ni, puak-puak Kelantan ni bebas. Boleh masuk. Tak perahu di kale-kale lek sana getok kedi hak dulunya yokoh ataupun istimewa saja untuk orang tanding, tapi Fort Kelantan boleh masuk cok dalam tu. Arakian maka disambut pula oleh segala menteri anak Raja Kelantan. Pula dah 2 orang. Tu 2 tahun, tu 17 tahun. Maka habis Raja Mas Kelantan ni siapa pula nak jadi raja? Seorang lagi anak raja keturunan Kelantan ialah Raja Mas Cayang. Raja Mas Cayang pula dah. Yang telah dilantik menjadi Raja Patani dengan gelaran Baginda. Raja Mas Cayang merupakan anak perempuan pertama keturunan Kelantan di Patani. Adindanya Nang Rogayah telah berkahwin dengan Tun Jenal ataupun Tun Zainal Abidin, bergelar Paduka Maharaja, anak kanda Bendahara Seri Maharaja Tun Habib Abdul Majid dari Johor. Tanya siapa pula dah ni sebut nama lagu ni dah. Jadi Arakian, kita hikayat pula sebut kata Arakian maka disambut pula oleh segala menteri anak Raja Kelantan. Raja Mas Cayam namanya. Maka ditabalkan menggantikan kerajaan marhum Kelantan. Itu. Dah. Jadi, habis Raja Mas Kelantan, orang pakai Raja Mas Cayam pula. Raja Mas Cayam ni siapa? Anak Raja Mas Kelantan. Tapi tak cerak kata anak dengan Raja Bakar kedok. Tapi jelas kata anak Mas Kelantan. Mudah-mudah Pak Menteri Tanding ni pakai ambil anak dia. Pia Raja Mas Cayang tadi naik jadi raja. Naik jadi Raja Tanding dah. Maka tak kala ia di atas takhta kerajaan itu, ia menamai dirinya Baginda. Orang gelar dia Baginda. Banyak nama gelar dah. Kalau jatuh dulu panggil Sultan gelar. Bo zaman Raja Ungu, bo zaman Raja Hijau orang panggil Peracau. Peracau. Lepas tu bo mari zaman biru panggil Nang Cayang. Bo zaman Raja Ungu tak mau panggil Peracau jadi supo sia. Nang Cayang pun supo. Nak panggil Paduka Shah Alam. Kalau orang panggil untuk raja. Paduka Shah Alam panggil raja. Raja tu raja lah. Lepas tu buat zaman Raja Kuning klik guna Peracau. Faham dah? Lepas tu buat zaman ni pula ni ada kalimah baru pula orang panggil Baginda. Baginda kita datang. Kalau kita duduk gelar kat rumah kita panggil Tok Ku panggil dah. Raja. Betul dah. Jadi dia nama diri dia Baginda. Setelah berapa lamanya, maka Baginda pun dimakzulkan oleh Datuk Bendahara Katarak dengan Datuk Wang Kabuda dan Raja Laksmana Dajang. Ni kita boleh tengok ni kuasa bendahara ni. Jadi Raja Mas Cayang ni dia meretah ni tak lama, maka ada 3 orang datuk. Datuk ni puak menteri tanding lah 3 orang. Siapa nama? Dia sebut nama Datuk Katarak, Datuk Tarak. Datuk Tarak, Datuk Wang Kabuda. Ni saya tak tahu ni Wang Kabuda. Kabuda ni di mana? Saya dengar dok kampung Kabuda. Kebuda. Tak dengar ni. Kita nak cari ke tak ada dah lisuh dah ni. Kok mana tahu Wang Kabuda? Saya duk cari juga ni, duk cari dalam Google apa duk dengar tanya kawan-kawan ku seluruh tanah tanding ni. Tak bisa dengar ke kampung Kabuda. Tak dengar dah. Tak dengar.
Dan Raja Laksmana, seorang ni Laksmana, tadi Datuk Wang, tadi Datuk Bendahara. Datuk Bendahara ni bendahara dah. Tadi Datuk Wang. Lepas tu ada Raja Laksmana seorang lagi. Raja Laksmana Dajang. Laksmana Daje. Laksmana Daje ni duk cenok. Duk cenok. Ia duk mengetah. Ia duk cenok sebab ia ada apa ni dekat-dekat dengan kubu Raja Biru. Duk cenok tu. Jadi 3 orang ni buat turun je. Faham tak tu? Bukan tak faham ni. Abang kata anchen long. Ya ada sebab kan no. Debel. Habis tu nak ayat atau zame pok-pok lepas pada kuning deh. Meja di Raja Bakar, meretoh suk sampai di Raja Mak Dua. Demo ni supaya patung je. Supaya patung kaya kulit je. Orang duk menentu lakai ni puak-puak berdahara. Puak-puak datuk. Puak-puak menteri. Sebab zaman Raja Mas Kelantan ni ada berdahara semua 13 orang. Sedikit ada ni jawatan ya. Tapi ada 13 orang. Prinsip sangkuk apa panggil. 13 groups. 13 grup. Pas 13 grup ni lah hok ada bako mari siapa ke rining pok kita. Hok jadi debel. Hok cetuh parti perjuangan, hok jadi geruk main politik zaman dulu, sikit pada kita yang tok check kita pun adalah fok daripada bako 13 ni. InsyaAllah saya baca ke malam ni kata 13 ni duk mana tek. Bako dia. Nanti baca minggu depan. Nanti baca minggu depan. Fok bako, panggil bako ilik. Bako ilik besar 13 bako, hok duk main patung lek belakang Raja Taning adalah 13 ni. Ni kita kenal dah 3 orang ni. Nah, Laksmana Dajang, Datuk Wang Kabuda dan juga Bendahara Katarak. Tarak dah. Jadi dia dimakzulkan ni bermaknanya dia buat turun ancen. Dia bedah ni menteri wasa'ah. Lagi dia Raja Mas Cahaya duk mengetah ni. Buat turun. Sebab apa waktu kita tengok tadi dah. Tapi kita kenal dulu kata Raja Mas Cahaya ni dia mengetah Taning ni dah. Dia ada seorang. Dah, ada seorang apa ni kena-kena dengan dia ni adik dia. Adik Mas Cahaya ni nama Siti Rogayah. Siti Rogayah ni kahwin dengan Tun Zainal Abidin Paduka Maharaja, anak Seri Maharaja Tun Habib Abdul Majid. Jadi Datuk Wang Negeri Johor. Maka asbabnya adik Raja Mas Cahaya nama Siti Rogayah ni nikah dengan Tun Zainal Abidin Johor ni, maka wakwi Johor dengan Taning ni jadi rapat klik semula. Rapat klik semula. Dan juga Raja Mas Cahaya ni dia bagi klik semula negeri Kelantan. Bagi klik semula negeri Kelantan jadi timur dengan barat semula. Maka dia latih siapa jadi? Dia latih Long Muhammad. Dia latih Long Muhammad jadi Raja Kelantan Barat. Long Muhammad ni siapa? Long Muhammad ni adalah anak putera ataupun anak jatuh Tuan Sulong. Tuan Sulong anak Wan Daim. Ingat tak? Raja Jering tadi. Zaman mula-mula tu. Lepas ni Tuan Sulong dia tak mati dah. Maka dia tak Long Muhammad anak Tuan Sulong. Kerana tak Long Muhammad, dia belum pada Ning ni dah. Tuan Sulong ni dia kena hemat. Ataupun Long Muhammad sendiri pun kena hemat oleh Raja Sakti Tubik pada Kubel Labu. Tempat dia duduk. Dia perai dua tu. Perai Allah. Dia lari. Jadi dia mau ni lari mari mai ikut Ning je. Mai duduk kota kok Ning je. Kota mai ikut tanya rumah lari kok Ning je. Maka apabila Raja Mas Cahaya nak jadi raja semula, dia heret klik semula. Ambil Long Muhammad anak Tuan Sulong tadi tu jadi raja Kelantan Barat. Istana duduk di Kubang Labu. Kubel Labu duduk di mana? Iaitu Kubel Labu hari ni orang panggil Pasir Pekan. Pasir Pekan. Kenal tak? Pasir Pekan ni duduk di Pala Getok
nak lakoh ke Kota Baru. Kota Baru dok lek nu. Pasir Bekal dok lek ni. Pasir Bekal ni ataupun Kubel Labu ni sejarah besar sakut kita. Wa Mohak sakut dengan Legeh dan juga sakut dengan Tengku Mahmud Masjidin. Ketika kita ni lagi pada cabai 3 ni. Deh. Panjang pula dah situ dah. Maka bagi Kelantan Timur, deh Kelantan Timur yo Long Bahar. Duk mengetah. Long Bahar duk mengetah. Jadi Long Bahar tu hak tadi. Long Bahar tu masih hak dulu lagi. Long Bahar dengan Long Muhammad anak Tuan Sulong ni sebenarnya adik-beradik. Gapak je. Dah, adik-beradik apa? Dah. Maka zaman Raja Mas Cahaya ni duk mengetah taning ni sia hatta askar pula dah mari serai taning pula dah. Oh, tak boleh pion naik. Naik serai taning. Tapi taning ni pun lagu mana? Pada peperangan ni di antara taning dengan sia ni, sia hatta askar mari serai taning semuanya 5,000 orang. 5,000 orang mari melalui jalan laut 400 te perahu. 400 te perahu perang mari pada Lega. 5,000 orang semua mari serai taning. Dengan kerana Raja Mas Cahaya Taning ni dia ada hubungan baik dengan Johor. Ingat tak kata adik dia tu nikah dengan anak Datuk Wang Johor tadi nama Tun Zainal Abidin tu. Maka apabila Taning ni tu kena perang dengan sia, maka Johor pun bantu Taning. Johor pun tolong Taning. Pada masa tu Johor diperintah oleh Sultan Abdul Jalil Riayat Shah. Sultan Abdul Jalil Riayat Shah hatta askar Johor mari, askar laut Johor mari 400 te juga perahu. Jadi sia mari 400 te, Johor pun hatta mari 400 te. Tak nak. Jadi Johor pun dia hatta mari kepo dah. Dia pun nak tunjuk kuasa. Kita ni tengok atas ni aku pun debel lah ni. Aku pun hebat. Ni sama-sama dia nak tunjuk kuasa lah politik juga tu. 400 te perahu dan juga 2 te kapal besar. 400 te tu kapal biasa ni muat orang 20 orang 30 orang. Dah, tapi hak ni kapal besar, 2 te pula. Jadi orang Johor pakak dengan orang Taning, perang dengan sia 12 hari. Perang dengan sia 12 hari dalam laut depan negeri Taning. Maka askar sia, pihak sia ni tak boleh hijik pun tanah Taning. Tak siapa pun di pintu pagar Taning duk perang dalam laut. Dah. Maka sia ni kena berhenti perang. Duk perang 12 hari, sampai hari yang ke-12 sia berhenti. Sebab apa? Dia hundur klik. Dengan kerana Somdet Prasan Peti Pet. Anak Papit Teraca tadi tu. Hak sama dada Papit Teraca hak Ayutthaya tu mati. Gajah yo mati di Ayutthaya. Maka hak duk perang kena hundur lah. Gajah mati. Jadi Taning pun selamat pula dah. Selamat. Kalau kira agak benar Taning lah sebab ia hundur. Tapi ia hundur pun bukan dengan hundur dengan ia co. Duk perih pada 12 hari tu, bunyi dia muhtar lapor mari kata gajah yang mati. Iaitu Prak Chausa atau Somdet Prak Sampit T8. Somdet Prak Sampit yang ke-8 mati. Maka sia pun kena bawa askar dia hundur klik. Bawa askar dia hundur klik. Klik gi ke Lega dia, klik ke Ayutthaya dia. 5,000 orang mari nak serai kita. Dah. Maka Raja Mas Cahaya ni ngetah Taning 3 tahun saja. Naik pak ngetah tu, bawa mari tahun yang kedua kena perang dengan sia dah. Sia ya rumah itu dia nampak pria kita lemah, dia nampak Taning tak stabil, nampak Taning lembek, dia masuk serai lalu dah. Tu dah. Maka dia ngetah sampai 3 tahun. Hak sebut tadi Datuk 3 orang tadi, Datuk Wang Kabuda, Datuk Raja Laksmana Dajjal, lepas tu Datuk Bendahara Tarak tu wak turun dia sebab tak puas hati. Tak puas hati dengan Raja Mas Cahaya duk mengetah. Maka dia wak turun daripada takhta. Lepas tu suruh hidup lain. Kenapakah 3 orang bendahara ni wak turun Raja Mas Cahaya? Dengan kerana gini. Apabila pihak Taning dengan Johor benar dah pergi tadi dah dengan sia tu,
Maka berperang benar dah. Raja pok-pok askar Johor pun tak ada kelik lagi ke Johor, duk tanding. Duk ditanding, tapi pada masa tu berlaku balah di antara, dia bukan balah semua, ya ada orang Johor balah dengan orang tanding. Lepas tu ngebok jadi Johor tanding. Pas Johor tanding ni dia seperti benih nipis dah. Dulu dia baik molek, tapi dia mari rengai, ingat tak dia mari rengai jamai kuning lagi. Dia hok gi di tan apa ni, tak ada pion nak gi Johor dulu. Hanya kena tak apa ni, Raja Lela Kandang Kerbau. Raja Lela Kandang Kerbau. Hok gi di Johor untuk gi damai klik semula, gi duk sai dengan Encik Bayani ni. Ingat tak? Hok kata gi duk nak maning dalam sungai apa kena pergi keris juga tu. Dia takut bahaya. Jadi sebab itulah kerana sebab Raja Mas Cahaya nak ukar masalah tak boleh. Sebab hati dia pun segar kat Fort Johor. Hati selagi segar kat Fort Taning. Jadi memang supaya Sayyidina Usman tu lah. Nak apa ni? Apa ni Sayyidina Usman pula. Supaya Sayyidina Ali nak ukar tak boleh orang bunuh Sayyidina Usman. Hak tu jadi khawarij, nak jadi gapo tu. Tak kerana nak hati payah. Kan ada kita duduk sini puak ni sport. Kita tahu dah kata dia lagu mana satu. Gajah Mas Cahaya pun lagu tu lah. Apabila berlaku balah di antara Taning dengan Kelantan, Taning kata dia kena, Taning dengan Kelantan. Taning dengan Johor, Taning kata dia kena, Johor kata dia kena. Maka bodoh jadi lagu ni lama-lama, puak tiga ni kata, lagu ni masalah Taning kita ni. Maka buat turun. Buat turun. Sebab dia kata puak-puak bendahara Taning, puak datuk Taning tiga orang ni goyak kata Gajah Mas Cahaya ni mengetah tak adil dan tak boleh selesai masalah. Maka dia buat turun daripada takhta. Tu tiga orang lepas. Orang mula-mula 2 tahun Gajah Bakar, naik Gajah Mas Kelantan 17 tahun. Lepas tu naik Gajah Mas Cahaya 3 tahun. Tapi 2 orang mula-mula tadi mati, hidup sampai mati. Tapi Gajah Mas Cahaya ni duduk 3 tahun, dia mau buat cabut waktu baik. Sebab masalah dengan Johor ni nak ukar tak boleh. Maka Datuk Bendahara dan Datuk Wang dan Raja Laksmana pun berbicara hendak merajakan Raja Bendang Badan pula. Maka pada masa itu tiada ia mahu dirajakan. Maka boh-bih dah 3 dah Kelantan ni, Fort 3 orang ni. Maka bendahara 3 orang tadi, Datuk Bendahara, Datuk Wang, Datuk Bendahara ni supaya naik lah, supaya Perdana Menteri lah. Bahagian administrasi kerajaan. Datuk Wang ni bahagian ekonomi. Datuk Wang dia panggil wang duit tu lah. Datuk Wang. Lepas tu Raja Laksmana ni metak laut Laksmana. 3 orang ni pun pakat. Sebenarnya 3 orang ni hidup kangi mari sungguh. Kita nak faham politik orang Taning ni, debel belaka. Yo 3 ni sama debel. Kalau duk tiba-tiba Raja Laksmana kata, aku nak di raja, 2 orang ni gomo pula dah. Yo 3 ko ni tak jang muku. Mung tak naik, ku tak naik. Tak apa, kita 3 tak siapa naik. Tak tu hati nak tak? Nak. Nanti tengok tagi ada berlaku gapo 3 orang ni. Jadi begitu kita biar sorak cari pio belum yang di Raja Taning ni. Tadi dia cabut dah debel pak dia. Bawa cabut dah, maka dia kata gini, kita ambil dia ni. Orang panggil Raja Bendang Badan. Ada raja seorang duduk di Benih Badai. Benih Badainya 5 tu lah. Benih Badai Power tu dah. Hanya 5 tu lah Benih Badai tu. Ambil Raja Benih Badai jadi. Dia pergi minta, dia kecek dengan Raja Benih Badai, suruh jadi raja. Tapi Raja Benih Badai jawab kata, aku tak say. Raja Benih Badai kata, aku tak tagi ada juga. Nanti tu. Mula-mula pergi Raja Benih Badai tak say. Sebab Raja Benih Badai ni, dia orang baik. Orang berjuru. Orang duk ponok orang panggil. Dia raja tapi dia orang aling. Raja tapi aling. Behar. Tak supaya raja lain dia berdebel. Tapi Raja Benih Badai ni orang warong. Kali mula-mula dia meminta dia di raja, dia tak say. Dia nafi, dia tolak. Sebermula, adapun asalnya Raja Putera itu anak Raja Kedah
pada zaman Aceh mengalahkan Kedah. Maka banyak segala orang Kedah itu lari ke Patani. Hatta antara berapa lamanya Raja Putera itu duduk di Patani, maka nang kebun nenek Tok Along Gang pun berguru kepada Raja Putera itu daripada ilmu hakikat. Maka ada seorang hambanya nang kebun itu, sulung namanya. Maka sulung itu pun nang kebun berikan Raja Putera. Dengan demikian itu sulung itu pun dipakai oleh Raja Putera itu. Beranak seorang perempuan. Maka dinamainya oleh Raja Putera anak kanda baginda itu Raja Dewi. Ni nak royak seorang ni. Orang baru pula nak diraja. Bukan Kelantan ni bakar ni. Iaitu bakar Kedah. Namanya Raja Dewi. Raja Dewi ni mengetah pula 9 tahun. 9 tahun je. Raja Dewi ni betina. Siapa? Raja Dewi dia sebut lagu ni. Bermula ada pun asalnya Raja Putera. Anak Raja Kedah. Anak jatih Raja Kedah. Lari daripada Kedah mari duk tanding. Sebab apa? Sebab kau tu Kedah pecah. Sebab orang Aceh. Kerajaan Aceh serai Kedah. Kedah pecah. Maka anak Raja Kedah tu lari mari duk tanding. Ya. Sekali dengan rakyat Kedah lah. Mari kau betung tu. Mari kau betung. Pahaya mari duk kau ni. Mari duk kau nyalimu. Mari duk kau sah nyalimu. Pawai lagi sampai kau pujuk orang Kedah. Lari pada Kedah tu. Lepas tu dia kata hatta antara berapa lamanya Raja Putera itu duduk di Patani, maka nang kebun. Nang kebun nama orang. Nang kebun. Nang ni bukan bahasa sini. Nang kebun. Abangnya orang Tino. Nang kebun. Nenek Tok Along Gang. Tadi kita tanya, siapa Tok Along? Tok Along Gang. Tok Along Gang ni siapa? Ni sakut dengan orang ni, bakar-bakar ni. Dah, kalau pia wasa tu jadi anak cucu puak ni tak sabar dulu lah dengan wisuk dulu dah. Jangan duk wasa apa. Jadi pada masa hak anak Raja Kedah duk tanding ni, dah. Dia ada orang seorang Tino seorang nama Nang Kebong. Nang Kebong ni, dah, Mek Kebong lah dah tahu. Mek Kebong ni siapa? Mek Kebong ni jadi nenek ataupun jadi tok. Jadi mok hak Tok Along Gang. Tadi kita tahu pula Tok Along Gang siapa, cerita dia ada pula lek belakang. Dah. Pun Tok Along Gang pun berguru kepada Raja Putera itu daripada ilmu hakikat. Jadi anak Raja Kedah ni dia mengamal. Ngamal ni bukan ngamal kusir, itu ilmu hakikat. Perak ilmu hakikat. Gerti tak ilmu hakikat? Tak gerti. Ilmu juruk. Ilmu dalil. Dodah ni. Dok mai bahasa ni dah. Ilmu. Begitulah kejap banyak ni. Ilmu hakikat. Maka ada seorang hambanya nang kebong. Jadi mek kebong ni dah. Dia ada hamba seorang. Mek kebong. Nama apa? Nama Sulung. Dia nama Sulung. Maka dia wi Sulung ni kepada Raja Putera. Sulung ni Tino dah. Wi kepada Raja Putera. Maka Raja Putera tadi itu anak Raja Kedah tadi itulah bolehlah dengan mek Sulung ni. Dah mek Sulung ni, maka boleh raja, boleh anak seorang. Boleh beranak seorang perempuan. Maka dinamainya Raja Putera anak kanda baginda itu Raja Dewi. Nama Raja Dewi. Dah. Raja Dewi. Maka Raja Dewi itulah dirajakan pula menggantikan kerajaan baginda itu. Sebab apa? Sebab dia bakar besar anak Raja Kedah. Jadi dulu ni orang nak ambil siapa jadi raja je kena ambil hak darah tinggi. Darah tengku. Dia 7 habis kan? Tengku, tuanku, tuanku, ni, wan, cik. Tu tertib dia tu. Dia kena ambil darah tengku lah tinggi tu. Habis ambil anak Raja Kedah pula tinggi lagi. Nama Raja Dewi naik jadi Raja Taning. Tadi dia minta raja benar badai. Dia benda ada tahu tu. Tak ambil, aku tak ambil. Aku tak ada nak berdebel, tak ada nak ada raja. Joget lain. Sorak lagi ambil yang ni, ambil Raja Dewi. Lepas ni hikayat Patani dia cerita kata Raja Dewi ni siapa tu ya. Deh.
Raja Dewi ni mudah kata anak Mek Sulong. Mek Sulong ni hamba Mek Kebong. Mek Kebong ni adalah tok tok jadi nenek Tok Along Gang. Wi kepada anak Raja Kedah. Boleh anak nama Raja Dewi tu. Tetap kala ia di atas takhta kerajaan dipanggil orang Peracau. Panggil Peracau semula. Sebab apa? Sebab Kedah pun dipanggil Peracau. Okay, Kedah pun pengaruh Sia pun ada juga. Support Taning. Maka panggil Peracau. Setelah 9 tahun lamanya Peracau di atas takhta kerajaan itu, maka Peracau pun memakzulkan dirinya turun ke rumah Datuk Wang ke Balai 4. Jadi pun mengetah siapa milih tahu, Raja Dewi kriak. Raja Dewi sakit kepala. Raja Dewi stres, dia panggil. Minta turun. Tak mau dah, tak mau mengetah dah Taning. Tak atau dia lah duk jadi patung dia ya. Hak sebenar duk mengetah ni Fok Datuk Berdahara ni. Beri goreng ni. Maka ia pergi turun di Datuk Wang ke Balai 4. Balai 4. Ya tak mudah jadi. Dah. Apabila dia pergi memakzulkan dirinya turun ke rumah Datuk Wang ke Balai 4, maka Raja Bendang Badan yang bernama Raja Kap itu pun dikuat oleh Datuk Katarap dengan Datuk Wang dan Raja Laksmana, disambut di Bendang Badan di bawah hilir, ditabalkan ganti Raja Benderung itu pula. Apa dah ni? Oh, ni teruk benar ni politik ni. Bo Raja Dewi lari diri pergi rumah Datuk Wang balapak, tak mau jadi raja. Dia mau Datuk 3 orang tadi pun kriak takut tak mau raja tu naik adik Fok Datuk hok lain naik adik. Fok yo pakat dah 3 orang ni. Maka yo pergi curi, bukan pergi curi, abang kata pergi kuat, pergi ku. Raja Meneh Badai. Ambil Raja Meneh Badai wak lari. Dia bawa ke hilir, dibawa ke hilir. Sebab yo kacau juga ku nak suruh Raja Meneh Badai ugut, suruh Raja Meneh Badai jadi raja. Tak boh yo tak boh, dia mau ambil yo lari juga. Mudah tu nak kuat nak ugut. Nak jadi apa jadi? Jadi. Oh jadi raja. Dia kita lah ni duk gubuk nak jadi raja bunuh orang lain. Raja Meneh Badai tak boh jadi raja. Ragu-ragu mana. Dah. Kalau kita tengok sikit dalam kitab Ibrahim Syukri ni sebut Raja Dewi katakan. Raja Dewi merupakan raja perempuan kedua, tetapi bukanlah keturunan Raja Kelantan. Sebut apa ayat tadi dah, kata Kedah dah. Raja Dewi ialah anak kanda Raja Putera dan kerabat di Raja Kedah yang lari ke Patani sewaktu Aceh menyerang Kedah. Raja Dewi telah menggunakan semula gelaran Siam Peracau atau Paracau yang dipakai oleh seorang raja perempuan. Yatina dah. Semasa pemerintahan Raja Dewi, negeri Patani telah dikunjungi oleh seorang penulis Inggeris yang terkenal, iaitu Kapten Alexander Hamilton pada tahun 1718. Beliau menerangkan. Jadi pada masa Raja Dewi duk mengetah di Kedah, di Taning. Dia ni bukan bakal Raja Kelantan, tapi dia bakal Raja Raja Kedah. Lepas tu jangan lupa kata pak dia ni ilmu tinggi, ilmu hakikat, ilmu agama dalil lah, ilmu agama dalil. Dah. Lepas tu pada zaman Raja Dewi duk mengetah ni, ada seorang pengembara, penulis yang terkenal. Jadi orang ni kenal benar, orang putih kenal benar dulu. Namanya Kapten Alexander Hamilton. Alexander Hamilton orang British. Dia mari Taning pada tahun 1718, adalah masa Taning di bawah Raja Dewi. Dia tulis ke mana lah kitab Hamilton 1718, dia kata Patani was formerly the greatest port for trade in all those seas, but
the inhabitants being too potent to be afraid of the king's law, they became so insolent that merchants were obliged to remove their commerce to country of more security. It was the staple port for Surat shipping, and from Goa, Malabar, and Coromandel. They had a good trade, and so they had from China, Tonquin, Cambodia, and Siam. But the merchant, finding no restraint on robbers and murderers, were obliged to give their trade a turn into another channel, which was a great advantage to Batavia, Siam, and Malacca, where they were kindly used, and in those ports it has continued ever since. Jadi kalau nak balik ke, katanya Alexander Hamilton ni dia mari tanding pada zaman Raja Dewi duk mengetah ni pada tahun 1718, setahun sebelum Raja Dewi turun. Raja Dewi turun takhta pada tahun 1719. Ni tahun 1718. Dia kata Taning ni, Patani ni adalah pangkalan perdagangan terbesar di kawasan ini. Dia kata rakyat jelata di negeri ini taat setia kepada pemerintah. Ni hak Tani yang disedak ni sebab rakyat semua taat kepada pemerintah, kepada raja. Mereka hidup dengan aman sentosa. Maka kerana inilah para pedagang suka berniaga di negeri ini kerana selamat lebih daripada tempat lain. Sebab rakyat taat kepada raja, pemerintah. Lepas tu duduk sini ameh. Habis itulah pedagang-pedagang luar ni suka nak mari berniaga di Tani sebab wasa pun lebih ameh daripada tempat lain. Maka pangkalan Patani ini terkenal dan amat penting. Ada barangan yang hantar ke negeri Surat. Surat ni bukan Surat Tani dah. Surat tu di India. Tani hantar bagi gigi Surat. Ada barang-barang mari daripada Goa, Malabar, Coromandel. Ni India belakang ni. Dan ada juga barang ni daripada China, Tonquin, Cambodia, Malaysia. Jadi dia kata para pedagang-pedagang nego ni dah, dia cari tempat selamat, tempat yang tak ada pencuri, tempat yang tak ada kes-kes jenayah. Tak ada tempat lain melainkan Taning saja yang ameh untuk bernego dan untuk buat untung besar. Ganti Bengkalai Batavia. Batavia ni Jakarta di Indonesia, Siam dan juga Melaka. Dia tu Batavia, Siam dan Melaka dah lawan dengan Taning pada masa tu. Lepas tu Hamilton ni juga jelas Hamilton lagi. Ni tu nak baca bahasa Rumi terus lah, nak bahasa Melayu terus lah. Negeri Patani menguasai 43 buah jajahan, termasuk Kelantan dan Terengganu. Dia kata Taning ni ada negeri jajah ataupun ada raja daerah semua 43 hotel. Mana tu ada 43 orang raja lah, ada buah Taning. Oleh sebab perkahwinan anak Raja Patani dengan putera mahkota Johor, maka Terengganu telah dipindahkan di bawah pentadbiran Johor. Sebab tak ada anak Raja Taning ni nikah dengan mahkota Johor, maka Ganung ni pindah hidup bawah Johor. Tu zaman kuning lagi tu. Sultan Johor kemudiannya telah menghantar kerabatnya untuk memerintah Terengganu, dan ini telah menjadikan negeri Patani tinggal sebanyak 40 buah. Jadi masa ni Tani tinggal 42 hotel. 42 hotel negeri dah. Pelabuhan Patani mempunyai dua buah kuala, iaitu Kuala Patani dan Kuala Bekah. Kuala Taning ke Kuala Bekah. Ni Hamilton orang putih tulis ni. Ni goyak hat Taning ni. Taning dia ada kuala, dua kuala. Panggil Kuala Taning dan Kuala Bekah.
Bandar Patani dipanggil Kota Kedi. Bandar Tani orang panggil Kota Kedi. Kedi. Tak ada panggil Kesik dah. Zaman ni orang panggil Kedi. Ketika ini penduduk yang mendiami Bandar Patani dianggarkan berjumlah 150,000 orang. Banyak. Dalam bandar Kedi ni saja. Kesik ni lah. 100 Gano ya Hamilton dia panggil Kedi. Dia panggil Kota Kedi. Sebab Kedi tu pasar. Kedi tu nak di parik apa parik dah. Parik celah parik yang Kedi tu ke. Situ tu dia sungai masuk gigit Sungai Panik. Sungai tu dah gigit Kesik tu Kedi tu adalah nak besar, pasar besar. Habis orang panggil Kota Kedi. Kesik tempat raja duk. Bandar tempat meretah. Kita faham kawasan tu. Lepas tu dia kata rakyat hok duk dalam Bandar Taning ni ada 150,000. Ramai. Dan berumur di antara 16 hingga 60 tahun. Hok kata 150,000 ni orang hok umur 16 sampai 60 saja. Pas tak pelik Jamil Hijaz Senara ada 200,000. Pelabuhannya begitu terkenal dan merupakan yang terbesar dalam bidang perdagangan dan perkapalan pula. Patani telah menguasai perairan sekitarnya. Umat Islam Patani pula begitu taat kepada raja yang memerintah. Ini menyebabkan para saudagar asing dapat memunggang barang-barang mereka dan menempatkannya dengan selamat. Memandangkan suasana aman di Patani di mana tidak ada penyamun ataupun pembunuh, maka para pedagang asing menggunakan kesempatan ini untuk singgah di Patani setiap kali pelayaran mereka. Sebab rakyat taat setia kepada raja, maka pokok pedagang pun boleh singgah barang hidup nego di Taning. Tak ada orang nyuri, tak ada orang bunuh. Itulah buat Taning tu amin. Habis kita nak pergi nak Taning, orang tak bergomo dalam nak. Jangan dengan konsert. Tempat konsert, tempat judi, tempat bong lemu, tempat bong hias, tempat menyanggut burung satu orang bergomo semua. Menyanggut burung dijaga juga. Ada pak lembu, bong lembu. Bong lembu, bong hias ke nak pelaga tu nak gomo sebab judi. Tapi Taning ameh. Sebab dia pasar dia nak ya. Maka ni lah hak cerita hak Alexander Hamilton, penulis Inggeris. Dia mari Taning pada tahun 1718. Dia royak kata Taning tu lagu tu lah. Dia panggil Kota Kedi. Lepas tu rakyat ada 150,000 orang. Rakyat pula taat sedia kepada pemerintah. Tu dah. Lepas tu Raja Dewi ni dia mengetah Taning tu duduk sampai dengan 9 tahun, maka dia buat turun diri. Buat turun diri ke mana kalau kita tengok apa ni? Tadi maka apa ni? Maka Praca pun memakzulkan dirinya turun ke rumah Datuk Wang ke Balai 4. Orang panggil tu, dia pergi buat turun diri dia. Dia cabut tamneng dia. Dia cabut gajah dia. Tu tak mesti dah gajah. Dia pergi cabut mana? Dia pergi cabut rumah Datuk Wang Balai 4. Dia takut lah. Pas 3 orang ni, bimbel lah. Pergi cabut rumah Datuk tu. Tak mau Datuk tu. Boleh kuasa nak ada gajah. Dia gajah, misal tu gajah wasiat serah. Mau ambil Datuk Wang 4, Balai 4 menjadi gajah tani misal tu. Habis tu 3 orang ni gajah apa ni? Maka Raja Bendang Badan yang bernama Raja Kap, nama Raja Kap. Raja Kap. Raja Kap. Raja Bendang Badan pada masa tu nama Raja Kap. Itu pun dikuat oleh Datuk Datuk Katarap dengan Datuk Wang dan Raja Laksmana disambut di Bendang Badan, gimik di Bendang Badan, bawa hilir. Ditabalkan ganti Raja Benderung itu pula. Maka tetap kala ia di atas takhta kerajaan, maka ia menamai dirinya Paduka Shah Alam. Maka akhirnya Raja Bendang Badan ni pun kena naik jadi Raja Taning juga. Apabila ia naik jadi raja,
Maka Raja Benih Badan ni panggil diri dia nya Paduka Shah Alam. Tadi panggil Prakcau. Dulu nu baginda. Deh, nu nang cayang, nu sultan. Dia tak panggil diri dia sultan. Dia panggil Paduka Shah Alam. Raja Benih Badan ni dia nama Raja Kap ataupun orang panggil dia nya Alung Betong. Deh, Alung Betong. Dia nak ada rajanya sebab mendapat sokongan daripada para pembesar Patani. Deh. Jadi Raja Benih Badan ni dia mengetah tak lama saja. Dalam 4 tahunnya. Maka dia ni. Dia berlaku pula lepas pada tu. Beberapa perkara. Jadi nak panggil pula Malening ni. Bahasa dia panggil lagi. Deh. Ni kita nak buka apa ni, kita baca habis pun kita hurai tambah mula dah. Kita nak katuk siara kita. Mana dah? Ia menamai dirinya Paduka Shah Alam. Adapun tatak kala Paduka Shah Alam di atas takhta kerajaan antara 4 tahun lamanya, maka ia pun dimakzulkan oleh Raja Laksmana. Jadi Raja Laksmana pun amat ya waktu tu. Pula dah reno. Tadi dah nak sangat. Jadi raja tiba-tiba ambil waktu orang pula dah. Maka pada masa itulah Datuk Tarak pun dimakzulkan daripada bendahara, dihantarkan beri duduk di Kelantan. Jadi Datuk Bendahara pergi makan Datuk Tarak. Dok main gomo macam tu. Pecah dah 3 orang tu. 3 orang pecah tu. Lepas tu dia kena lipai. Kena pindah hidup Kelantan. Datuk itu. Datuk Tarak tadi. Dan pada masa itulah bentara Wang Dagang. Wedage ni pun dibunuh oleh Raja Laksmana dengan Cah Palinggang. Hamba Raja Dalam. Pula dah. Suktanya Raja Laksmana Daje ni. Hok halang. Deh. Jadi dia pakak mula 3 tu Datuk Wang Kabuda, Datuk Bendahara Tarak, lepas tu Laksmana Daje. Dia pergi habis Datuk Laksmana Daje ni. Lepas tu siapa dia kena bunuh ni pada masa ni? Selain pada kena lari dah, Wang Dagang pun dibunuh oleh Raja Laksmana dengan Cah Pelinggam hamba Raja Dalam. Tu. Maka Raja Laksmana pun kerajaan didajang. Maka boyo waktu orang Raja Benih Badan, dia hamba Datuk Bendahara 2 orang lagi tu, maka dia akik diri jadi raja. Sutanya orang yang jadi datuk ni lah nak jadi raja. Tak faham sungguh dah lah. Kudeta sungguh lah. Kita mai kenal tadi siapa Datuk Laksmana Daje ni. Kita mai kenal sikit tadi dah perangai lagu ni. 11 bulan lamanya pada tahun lembu. Tahun lembu. Tahun apa tahu? Tahun lembu. Pada 10 hari bulan Muharram, pada hari Jumaat, lalu berkelahi dengan Datuk Kun Pangkalan Pauh dan Raja Sai. Tahun lembu. 10 hari bulan Muharram, Datuk Laksmana Daje tu pergi balah pula dah. Bukan balas saja dia pergi gomo pula dengan Datuk Pangkalan Pauh dengan Raja Sai. Ni masuk raja dah lah. Tadi Fok Bendahara saja dah duk jadi. Jadi Fok boleh ada Raja Sai pun apa? Teruk Fok Bendahara ni. Fok menteri nak balah. Raja Sai pun masuk. Mari perang Raja Sai. Maka Raja Dajang pun lari ke Senggora, lalu dibawa Siam mari pula ke Patani. Tu dia. Tahu dah lah dia duk belakang dia. Datuk Laksmana Daje ni siapa duk belakang dia? Sebab boyo lari pergi Segoro, dia pergi minta askar Siye mari tolong dia masa seretan ni. Pas Siye pun tak ada podah ngah. Nak pecah tani lama dah. Lah penapai. Maka dia disampaikan Allah Ta'ala kehendaknya itu. Lalu undur duduk di Cenok, berbuat negeri di Nangkim. Di mana Nangkim? Kena? Nangkim. Nangkim ni duk dekat Kampung Pacing. Di Cenok.
Dia bukan menata. Gaduh. Jadi gajah Dajjal ni lari pergi segoro. Boyo lari pergi segoro tu, lepas tu pergi minta askar Sihir. Sihir pun tolong gajah Laksmana Dajjal hatta askar mari serai Taning. Serai Taning ni bermaknanya bukan serai kerajaan Taning. Pergi serai datuk 3 orang tu, iaitu Datuk Kalepau, Gajah Sai, dia pakai turun dua ni. Deh. Gajah benar badai kena buat turun dah tadi. Sebab dia ambil diri dia ada gajah. Lepas tu, tapi akhirnya halah juga ni. Kitab hikayat sebut mana? Maka tiada disampaikan Allah Ta'ala kehendaknya. Maknanya, Tuhan Allah Ta'ala tak tolong Datuk Laksmana Dajjal ni. Tak siapa juga. Hajak dia. Maka dia pun lari duduk di Cenok. Dia tulis. Lalu hundur duduk di Cenok. Berbuat negeri di Nangkim. Laksmana Dajjal ni duduk dekat Natawi. Laksmana Dajjal. Lek sana lamlong sikit je. Laksmana Kampung Dajjal. Duduk situ dah Kampung Dajjal. Tino ya kata duduk belah mana. Lek sana lamlong sikit duduk antara Lamlong dengan Natawi tu. Jalan nak pergi Bekok. Dah. Maka inilah kejadian yang berlaku di Taning. Ingat dah. Apabila gajah benar badan naik dah jadi gajah star 4 tahun, maka gajah Laksmana Dajjal ni ambil dia buat turun. Dah. Ni. Sebenarnya cerita panjang lagi sini ni. Dah gajah benar badan namanya Alung Betung, naik jadi gajah, lepas tu guna nama dirinya Paduka Shah Alam. Jadi kau dia duk mengetah tu dia tak ada buat apa banyak ni gajah benar badan. Sebabnya dia ni duk bergaduh dengan agama. Sebab duk gaduh dengan agama tu jadi puak bendahara ni duk nak dia jadi gajah sangat tu sebab mudah nak main dekat belakang. Dah. Dan juga gajah benar badan ni dia berasa diri kata dia ni bukan dalam kalangan kerabat gajah asli. Dia gajah juga. Tapi dia rasa tu dia bukan puak bakal gajah hak dulu Sri Wangsa. Maka sebab dia bersarut dengan Kedah tu. Dah. Maka apabila sampai tahun yang keempat dia duduk mengetah tu, gajah Laksmana Dajjal ni yid amnak dia. Gebuk kuasa dia. Sampai dengan dia pun kena buat turun. Lepas tu cerita dia tu raya panggil. Bahasa Cina panggil reng raya sunhai. Gajah benar badan. Sebab gajah benar badan ni dia duduk di Pawai. Pawai benar badan tu lah. Dia susuk diri dia panggil. Nanti dia nak muncul mula lah belakang tadi. Dia nusuk diri, cerita dia tak ada. Gajah benar badan, gajah Pawai ni, dia nak timbul semula lagi. Lagu mana tak tahulah. Akhirnya, gajah Laksmana Dajjal pun make diri naik adik gajah. Nanti kita mari sambung mula hal Laksmana Dajjal tadi dah. Kata hidup perang dengan Gajah Sai, hidup perang dengan Datuk Bendahara. Lepas tu, dia pergi bunuh siapa-siapa. Lepas tu dia ambil askar Sihir mari hidup perang dengan Pia pula dah. Nanti kita tengok, nanti kita dengar, nanti kita baca hikayat Patani muka 52. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung apabila Gajah Laksmana naik jadi gajah. Okay. Apabila gajah benar badan kena buat turun, lepas tu gajah benar badan pun lari, pergi duk mana walau a'lam tak ada sebut, ia tubik mari semula lagi. Dah. Naik gajah Laksmana Dajjal tu. Maka malam ni kena sekat ning lah. InsyaAllah kita sambung Gajah Laksmana Dajjal minggu depan. Lepas tu cerita-cerita hasakut dengan benda tu pun minggu depan. Malam ni kita buka lagi 10 minit untuk soalan. Ada tu? Kita soalan tak? Nak tanya apa? Tanya lah. Tak ada soalan. Saya pun tak ada buka telefon kot. Tak ada tengok. Tapi saya ingat soalan ada seorang saudara kita daripada chat duk tanya semua banyak kali dah. Dia kata dia hundur klik tanya hak dulu. Dia kata gano kah gajah hijau ni tak bunuh sendiri. Apa ni? Gajah ketika berlaku pembunuhan apa ni? Patik Siam. Patik Siam dengan Bima, Bahadur dengan Bambang. Wa emo Patik Siam, wa emo Bima
Patut Siang dengan Bima ni adalah anak Mansur, bakal raja belaka. Dan siapa-siapa di raja pun supa, dia bakal raja dua. Dan juga Bahadur dengan Raja Bambang tu pun anak raja juga. Dua-dua orang ni pun ada hijab dua. Jadi raja ni kalau nak pergi moleknya dia tak boleh basah tangan dia. Tak boleh basah darah tangan dia. Habis dia nak bunuh, dia bagi orang lain bunuh. Dia suruh. Tengok ingat tak? Dia suruh siapa bunuh? Dia suruh Khatib Abdul Jabbar. Bunuh dulu cara dia. Tu cerita dia. Dan juga dia tanya tu gano tak Sri Amrak dengan Sri Amal Pahlawan. Sri Amal Pahlawan dengan Sri Amrak dia dah lari. Pok askar taning tak ada igak. Bola laki ruh-ruh tu dia lari kelik lega. Sebab demo ni dia lari kelik lega sebab dia belidah. Belidah ni. Suruh panggil duk kocar negeri taning. Gitulah jawab soalannya sedikit. Di mana kau kubur Datuk Tarak sebab saya anak cucu dia. Di manakah kubur Datuk Tarak sebab saya anak cucu dia. Sebab dia anak cucu dia. Kubur Datuk Tarak tak tahu juga mana. No, ya tak kena apa Tarak. Tapi dia duduk tak jauh dengan Kedah. Tengok dia mati mana tu Datuk Tarak tu tak ada jauh dengan Kedah. Lihat dia duduk dekat Wak Kedah kot tu bah. Sebab dia banyak orang tu Datuk Tarak, Datuk Takeh. Takeh dulu dah Datuk Takeh tu zaman tu. Belum dah tu lagi jadi bendahara. Soalan. Adakah betul apabila masa anak Sultan Ismail hendak kahwin, beliau memanggil Syekh Said mari dan membuat pulut 3 cahaya? Dan ada orang berkata inilah asal pulut 3 cahaya. Dan kalau betul, anak nombor berapa? Anak Hak Sultan Ismail. Anak Sultan Ismail Shah ada 3 orang dah. Iaitu Mansur, Aisyah. Gajah Mansur, Tengku Aisyah dan juga Gajah Muzaffar. Gajah Muzaffar dulu. Gajah Muzaffar, Tengku Aisyah, Gajah Mansur. Gajah Muzaffar ni mati di Ayutthaya. Hak nikah ni adalah hak ada cerita lah hikayat apa tani dah. Ia sebut ada Tengku Aisyah kahwin dengan Raja Jalal, iaitu Raja Sai, negeri Sai, Raja Keluben, Raja negeri Sai. Lepas tu hak nikah lagu mana cara walau alam dalam kitab tak ada sebut. Kata hak nikah kena buat pulut kuning, pulut gapo walau alam tak tahu. Tapi hanya dia tulis kata buat tu adat Melayu. Yang ambil dulu. Lepas tu adat Melayu buat pulut 3 cak, serih pinang, dada apa kalau gitu ya dulu. Sebab dia ada asbab dia. Dada ni untuk memuliakan Syekh Said sebab dia orang Arab. Maka buat dada. Dada tu sebab dia makan gandum. Dia beras juga sebenarnya. Dia jadi nak di roti. Masa tu orang tani tak kenal roti. Tak kerti dia makan nasi. Nak roti ni benda apa pelik lah. Sebab kita lah ni goyak kat tua. Mak nak makan spaghetti. Apa dia spaghetti. Dia makan ni Itali. Ya dulu roti tak kenal deh. Gitulah. Berteh ni dia bersakut dengan orang aling taning ni. Gambar. Berteh sebab gajah jugalah sebab dia tak menanak, tak berteh ni berah juga, tak tapi ke pecah. Gambar tak? Lagu tu ya. Kalau buah air dia berah jadi nasi. Tapi kalau berah tu ambil tolak koli ataupun kena panas dia pecah tu jadi berteh. Benda tu lah ada pelik deh. Kita tengok ada pelik ni. Gitu. Dia bersakut dengan asbab-asbab belaka tu. Serih pinang ke apa tu pun mula-mula Syekh Sultan Ismail Shah Payatun Akbar lagi nak berubat dengan Syekh Said tu untuk buat perjanjian kali yang ketiga. Sebab adat serih pinang tu adalah adat besar. Adat perjanjian. Kita tengok oleh kitab Christoph Kaufenberger hok mari yang gajah ungu pun dia kata gajah kuning wi serih pinang dia mamuh dulu waktu wi bekas makan dah.
Lepas tu adat Sri Pinang ni adalah adat mulia, adat tinggi bagi orang Ketan ni. Kita buat main-main lah. Gitulah. Jadi orang Ketan ni pun jaga adat tu lah. Dia tak bersakut pengagama sangat panggil adat budaya orang Ketan ni. Tapi boyuk belakang-belakang, era belakang ni, ulama' yo apply jadi masuk isu agama. Sebab tambah dia menyeleweng. Tambah dia pelak. Habis itu sekadar barang nak makan, barang nak berjanguk, barang nak pakai, lah lagi. Kalau barang berjanguk tak mendedah aurat, kalau barang makan bukan benda haram, makan. Buat. Dah, hak tak nak lafaz apa yang nak syirik pada Allah dan buat gapo hak dia jadi tunjuk atas dasar sembah. Tu tak boleh. Itulah. Ni. Nanti hatu tu pun kita nak baca belakang lagi dalam kitab hak Syekh Ahmad Al-Fatani. Cara abang kata ambil adat bersanding syarak. Syarak bersanding dengan Quran. Tu orang tani kena situ. Nak jadi kita sampai hari ni jadi orang yang jujur jadi baik ni, ulama sudah ambil adat ke sandal dengan syarak, sanad dengan syarak, sandal dengan Quran. Ulama dia bijak dah. Kita tak sudah buat mana lah kata tu tak boleh, ni tak boleh, tu bid'ah, tu bid'ah. Ulama dia buat widah, kita baca tu lah. Dah. Gitulah. Sebab hak bid'ah tu hak jelas. Jelas lagu mana tengok dah. Nak hasanah ke nak bukan hasanah. Dah. Untuk malam ni sekarang ni saja, insya-Allah kita sambung pada era zaman Laksmana Raja. Learning ni kita duduk dalam keadaan hura dah ni taning ni. Dah raja pun tak ada raja hak sebenar, hak jati. Hak mengetah sebenar pun adalah orang-orang elit, bendahara, pokok menteri, duk jadi debel dah duk mengetah taning. Pas kita tengoklah nak jadi mana pula taning kita ni. Dah masuk era ni. Tapi kita tubik dah bakar banyaklah tubik-tubik ni. Gajah lu bakat tubik nama banyak dah. InsyaAllah kita akan temu semua pokok bakar raja, bakar-bakar elit, bakar-bakar pembesar. Pada akhir nanti dah. Lepas tu hak ilmu agama, hak ilmu hakikat apa tu baik dah sebut dah dalam ni dah. Gitulah sejarah kita untuk kita jadi ambil jadi contoh tauladan, lepas tu belajar buat iktibar daripada cara. Untuk malam ni sekarang ni saja, jumpa lagi minggu depan. Aquli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Amin.